Ustaz, tak apa baca bahasa Melayu pun tak apa. Dalam bahasa Melayunya, terjemahan doa tadi apa dia? Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab dan Sya'ban. Dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kan sedang tu dalam bahasa Melayu, Allah terima tak doa kita? Terima kalau kita berdoa dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puan-puan, insya-Allah tak apa, minggu depan siapa-siapa yang tak ada doa tu nanti saya photostat semula. Doa bulan Rejab dan Sya'ban, mudah-mudahan sampailah kepada Ramadan, kita akan sentiasa dipanjangkan umur dan diberikan peluang untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Amin. Baik, tuan-tuan dan puan, apa khabar? Sihat belaka? Alhamdulillah sihat. Mari sama-samalah kita mulakan sesi kuliah kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nadhari fima yurdika 'anna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hukum yang ketiga di bawah tajuk idgham. Hari ini kita nak sambung idgham mutajanisan sebentar lagi. Ustaz nak ingatkan, tolonglah tuan-tuan puan ambillah borang Ihya Ramadan di belakang sana. Dapat seorang satu borang pun jadilah. Ataupun lebih lagi, alhamdulillah, lagi bagus. Tuan-tuan, apa yang mesti kita lakukan, tolonglah edarkan borang ini kepada adik-beradik kita, pada anak cucu khususnya, saudara mara kita, jiran tetangga. Mungkin mereka tak tahu macam mana nak bersedekah di bulan Ramadan. Nak pergi ke masjid segan contohnya lah. Ini contoh. Jadi puan-puan, tolong bantu golongan asnaf melalui borang ini, di mana puan-puan boleh menderma seberapa banyak yang puan-puan mampu. Ustaz, saya ada RM1, maka bagi RM1. Ustaz, saya ada RM1,000, bagi RM1,000. Jadi tuan-tuan, apa tujuan kita bersedekah di bulan Ramadan? Tak lain tak bukan antaranya, Ustaz nak kita sama-sama menjamu orang berbuka puasa. Puan-puan tahu tak, ada satu hadis Nabi SAW menyebut. Nabi kata apa? Barang siapa yang menjamu orang berbuka puasa, maka dia akan dapat pahala seperti mana pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangkan walaupun sedikit. Masya Allah, hebatnya. Kalau kita sedar akan kelebihan orang yang menjamu orang lain berbuka puasa. Dan orang lain yang kita jamu tu bukan orang kaya. Bukannya orang macam kita ni tuan-tuan. Tapi orang miskin. Puan-puan, orang golongan asnaf yang layak dapat zakat. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, sama-sama dengan Ustaz, tolong bantu golongan asnaf. Dan secara basicnya, satu hari kita perlukan sekurang-kurangnya RM3,000 untuk kita nak support sebanyak 300 pek makanan kepada golongan asnaf. Dan puan-puan, kalau tahun sudah, satu hari buka puasa mencecah 4,000 lebih 5,000. Sebab saya ambil catering tahun sudah. Saya buat di surau. Tapi tahun ni saya buat di tempat saya sendiri ataupun di tempat pengagihan bantuan saya. Dan kami bergotong royong memasak. Saya dengan staf-staf saya tolong masak untuk golongan asnaf. Jadi bila masak sendiri ni, kos dia kuranglah sedikit daripada tahun-tahun sudah. Jadi itu sebabnya satu hari kita perlukan RM3,000 paling kurang. Ustaz,
Saya tak ada RM3,000, saya ada RM30 je Ustaz. Dermalah RM30 tu untuk nak jamu orang buka puasa. Dapat pahala tak? Dapatlah pahala walaupun hanya RM30. Kalau ada RM3 pun boleh dapat pahala juga. Tapi taklah banyak mana pahala kita berbanding kalau kita menjamu orang ramai berbuka puasa, maka pahalanya cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi semuanya bergantung kepada kemampuan masing-masing. Kita ni tak tahu kita ni ada ke tidak kekurangan kita ni. Wallahu a'lam, semuanya hanya Allah saja yang tahu. Tapi saya yakin bila tiba bulan Ramadan, puan-puan jangan tidak mengambil kesempatan untuk bersedekah walaupun sedikit. Semuanya itu pahalanya berganda-ganda berbanding daripada bulan-bulan yang biasa. Okey tuan-tuan dan puan-puan, bila tibanya masuk bulan Rejab nanti, Ustaz akan ajar satu doa. Puan-puan ingat tak doa yang Ustaz bagi tahun sudah? Doanya berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ustaz tak hafal doa tadi, bahasa Melayu apa dia Ustaz maknanya? Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itulah doa dalam bahasa Melayu. Puan-puan tak kisahlah bahasa Melayu ke bahasa Arab dan sebagainya. Semuanya Allah terima dan Allah faham. Jadi tuan-tuan berdoalah kita ya, bermula daripada 1 Rejab nanti sampailah kepada bulan Ramadan, insya-Allah. Amin. Dan puan-puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua sentiasa Allah beri peluang, Allah panjangkan umur, Allah berikan kesihatan sehingga dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Dan borang ini tuan-tuan puan-puan boleh hantar bila-bila masa. Sebaik-baiknya kalau boleh hantar sebulan Ramadan supaya Ustaz dapat mengaturkan apa program yang Ustaz nak atur sepanjang bulan Ramadan nanti. Dan puan-puan, apa jua program yang Ustaz buat, Ustaz akan ambil gambar, tunjuk pada tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan nak join dengan Ustaz, saya rasa nak datang tempat Ustaz, nak bagikan makanan kepada asnaf. Boleh sila, tak ada masalah. Call Ustaz, puan-puan datang tempat saya. Biasanya kita agih makanan selepas asar. Pukul 5, 5.30, baru kita agihkan makanan untuk mereka bawa balik dan mereka buka puasa di rumah masing-masing. Dan jumlah makanan saya akan kira, saya akan agih mengikut jumlah ahli keluarga. Contohnya anaknya 5, suami isteri 2, bermakna 7 orang. 7 pack makanan Ustaz bagi kepada satu keluarga. Kalau 100 keluarga, cuba kira berapa perempuan. Jadi kita akan buat giliran nanti kepada semua golongan asnaf. Dan saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan puan terbuka hati, diberikan hidayah untuk membantu golongan asnaf. Ya, puan-puan, saya doakan mudah-mudahan puan-puan dapat bantu. Ya, insya-Allah. Amin. Okey, simpanlah borang tersebut dan puan-puan ada 2 bulan masa untuk merancang, untuk memberikan sumbangan. Dan sekiranya tak sempat, Ustaz, 2 bulan ni saya busy. Saya nak jumpa Ustaz bulan Ramadan, boleh? Boleh. Jumpalah saya di mana-mana, call saya. Nanti saya datang ke tempat tuan-tuan ataupun paling senang tuan-tuan kita jumpa kat masjid. Masjid At-Taqwa ke Masjid Gufran ke Masjid Sungai Pencala ke masjid mana-mana kita boleh jumpa, tak ada masalah. Ya? Dan kalau nak jumpa saya sebaik-baiknya pagilah sebab kalau sebelah tengah hari petang sibuk. Dan perempuan tahun ni sibuk sikitlah sebab saya kena beli lauk pauk ataupun saya kena beli makanan untuk kita nak catering ataupun kita nak memasak. Contohnya ayam, ikan dan sebagainya, puan-puan saya kena beli sendiri bersama dengan staf saya sebab kita nak jimatkan kos dan kalau boleh dalam masa kita jimat kos itu kita dapat membantu ramai orang di luar sana, insya-Allah. Amin. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kembali kepada kuliah kita. Tuan-tuan ingat tak minggu sudah kita dah masuk satu bab baru namanya hukum idgham, betul? Dan puan-puan ada tak nota yang ringkas ni? Ada nota ringkas ni, dia ada hukum ra, dia ada hukum idgham dan izhar. Ada 3 bab dalam ni, ada 2 keping aja. Hukum ra tak nak tengok lagi dah sebab apa kita dah ulang kaji. Jadi kita nak masuk kepada hukum idgham. Baik, sebelum saya lanjutkan kepada idgham yang ketiga, ada baiknya Ustaz nak ulang siaran 2 idgham minggu sudah yang kita dah ulang kaji. Puan-puan ingat lagi tak? Apa nama idgham yang kita dah ulang kaji minggu sudah? Idgham mutamasilan, satu lagi je? Idgham mutaqariban. Jangan tergeliat lidah menyebut tuan-tuan ya. Dan puan-puan sudah maklum, idgham itu artinya apa? Masuk, memasukkan. Manakala kalau mutamasilan tadi 2 huruf yang serupa ataupun sama dari segi makhraj dan sifat. Dan cara bacaannya, puan-puan tengok nota Ustaz ya, Ustaz tak tulis apa-apa dekat whiteboard sebab Ustaz dah tulis dah minggu sudah. Jadi cara bacaannya kata ulama, masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dan dibaca. Kenapa tanpa dengung?
Sebab dia tidak melibatkan mim dengan nun. Dia tak melibatkan mim dengan nun, maka huruf-huruf lain kalau kita nampak bersabdu, dua huruf yang sama, maka kamu masukkan huruf pertama ke dalam kedua dan dibaca tanpa dengung. Contoh, nombor 1. Hal lakum. Nampak tak dalam mata Ustaz? Sekali lagi. Hal lakum. Apa jumpa apa? Lam mati jumpa lam bersabdu. Pandai. Maka masukkan lam mati ke dalam lam bersabdu dan dibaca tanpa dengung. Sekali lagi ulang siaran bacaan. Hal lakum. Pandai. Nombor 2. Wa qad dakhalu. Tiba-tiba anak cucu baca begini. Wa qad dakhalu. Betul salah? Yang betul macam mana? Dengan cara tidak membunyikan qalqalah pada bacaan. Puan-puan jangan salah faham. Ada orang di luar sana yang baca wa qad dakhalu. Salah. Bacaan yang betul dengar. Wa qad dakhalu. Sebut. Persoalannya apa jumpa apa? Dal mati jumpa dal bersabdu. Pandai. Bukankah dia dua huruf yang serupa? Dan tidak dibaca dengung sebab dia bukan huruf mim dengan nun. Pandai. Contoh yang ketiga. Yudrikumu. Apa jumpa apa pula? Kaf mati jumpa kaf yang bersabdu. Maka janganlah dengung bacaan kita. One more. Yudrikumu. Nombor 4. Yuwajjihu. Apa jumpa apa? Ha mati jumpa ha yang bersabdu. Ha apa tu? Ha simpul ataupun ha dhamir dalam bahasa Arabnya, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak ke tidak hukum idgham mutamatsilain? Nampak ke tidak? Siapa-siapa yang tak nampak, rujuklah nota ustaz. Ustaz rujuk nota pun tak nampak. Maka puan-puan kembali ke pakar jalan. Maksud ustaz, puan-puan pergi balik ulang kaji ataupun join mana-mana kelas ustaz yang menceritakan tentang hukum ini. Sebenarnya kan, tuan-tuan tahu tak? Hukum yang kita sedang ulang kaji ini berada pada tajwid tahap yang kedua. Tajwid tahap berapa, Ji? Tajwid tahap 2. Jadi siapa, Ustaz, saya dah hatam dengan Ustaz hari itu tajwid yang 4 tahap. Boleh ke saya ulang balik tahap 2? Silakan, tak ada masalah. Janji puan-puan, kuat iman ataupun kuat istiqamah puan-puan dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan saya doakan puan-puan dapat memahami dengan lebih banyak lagi tentang hukum tajwid. InsyaAllah. Okey, seterusnya hukum idgham yang kedua sempat kita ulang kaji minggu sudah. Dan notanya pun Ustaz Adi tulis dekat whiteboard. Iaitu namanya idgham mutaqaribain. Sebut. Idgham tu masuk. Mutaqariban tu apa? Berhampiran atau berdekatan makhraj dan sifat. Jadi kata ulama, pertemuan dua huruf yang berhampiran atau berdekatan dari segi makhraj dan sifat. Dan cara nak membacanya nanti masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dan dibaca tanpa dengung. Cara sama cara bacaan dengan kaedah dengan hukum yang pertama tadi. Sebab dia melibatkan huruf-huruf yang bukan mim dengan nun. Jadi dipendekkan cerita tuan-puan, rupa-rupanya idgham mutaqaribain ini, puan-puan ingat dua pasangan ini. Dua pasangan ini bertemu dalam Quran, maka namanya idgham mutaqariban. Yang pertama sebut, lam mati jumpa ra bersabdu. Contohnya di bawah tengok. Qur rabbi. One more. Qur rabbi. Apa yang kita nampak? Lam mati jumpa ra bersabdu. Cara bacaannya? Masukkan lam tu ke dalam huruf ra dan dibaca tanpa dengung. Macam mana praktikal bacaannya? Baru bacalah Qur rabbi. Bila Ustaz kata bagaimana cara bacaan, masukkan huruf lam ke dalam huruf ra dan dibaca tanpa dengung. Persoalannya, kenapa lam dengan ra? Sat lagi saya jawab. Contoh yang kedua dulu. Barrabbukum. Nak bunyi lam ke nak bunyi ra? Ra, sebab lam tu bertanda mati, ra tu bersabdu. Kata ulama, mati lawan sabdu, sabdu yang menang. Maka ra tu yang bersabdu itulah yang kita baca. One more. Barrabbukum. Alhamdulillah. Nampak ya? Lam mati jumpa ra. Kemudian contoh yang keempat.
contoh yang keempat, contoh yang ketiga yang baca dulu. Contoh yang keempat dalam nota ustaz, barrafa'ahullah. Sama juga lam mati jumpa dengan ra yang bersabdu. Maka nama hukum apa tadi? Idgham mutaqaribain. Puan-puan tahu tak? Contoh idgham mutaqaribain ni tidaklah begitu banyak dalam Quran. Tapi ada. Adanya tidak begitu banyak, sekali-sekala je kita jumpa. Jadi nak cari idgham mutaqariban, kesimpulannya kita semua kena rajin baca Quran. Kalau malas baca Quran ustaz, tiap hari saya baca 3 kul je ustaz, maka tak jumpa-jumpalah idgham mutaqariban. Tapi kalau puan-puan rajin baca ustaz, setiap hari saya baca surah Al-Baqarah, saya baca surah Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan sebagainya, maka insya-Allah idgham mutaqariban akan kita jumpa walaupun tidak banyak. Persoalannya, kenapa lam mati jumpa ra disebut idgham mutaqaribain? Jawapannya adalah makhrajnya berdekatan ji. Okey, cuba jawab soalan saya. Minggu sudah punya cerita ni tuan-tuan, tu baru 7 hari 7 malam. Mesti puan-puan ingat lagi. Okey, nak sebut lam guna apa? Ewa. Lidah tu bahagian mana tu? Lidah bahagian mana? Tujung ke tepi ke tengah ke pangkal? Dengar molek-molek. Puan-puan jangan jawab lidah. Senang ni jawab tuan. Puan-puan, lidah kita ni terbagi kepada berapa? 3 pula. Dulu ustaz ngajar 4. Puan-puan, sekejap benar berubah. Allahu Akbar. Itulah kita Malaysia. Dulu ustaz ajar 4, hari ni jadi 3. Minggu depan tak tahulah jadi berapa tuan-tuan. Jawapannya 4 sampai bila-bila. Jadi, tadi kan ustaz dah sebut tadi, hujung, tepi, tengah, pangkal. Kan 4 bahagian. Jadi nak sebut lam tadi kata ulama dia menggunakan tepi hujung lidah diangkat ke gusi hadapan sebelah atas. Jangan sebut langit-langit puan-puan. Sebab yang ustaz ajar sebelum ini gusi hadapan sebelah atas. Sekali lagi diulang. Nak sebut lam mesti guna tepi hujung lidah ditekan ke gusi hadapan sebelah atas. Itu nak sebut lam. Tanda. Lam bunyi kat sini ni. Ni lidah. Tepi hujung lidah sini. Okey, nak sebut ra pula kat mana? Dia guna apa nak sebut ra? Ra. Tadi lam. Ra. Belakang hujung lidah dilengkungkan ke gusi hadapan sebelah atas. Tuan-puan, cuba tengok sini. Tadi tepi hujung lidah huruf lam. Kali ini ra belakang hujung lidah. Belakang dengan tepi ni jauh ke dekat? Itu sebab namanya mutaqaribain. Faham ke tidak yang tu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kefahaman kita tu berkekalan sampailah ke akhir hayat kita. Tapi kita tak tahulah tuan-tuan perempuan. Hari ni kita ingat, sekejap lagi kita lupa. Itulah manusia tuan-tuan. Kalau kita lupa, kita ucap apa? La haula wa la quwata illa billah. Ada pula pelajar jawab, kalau lupa ucap inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi bukan lupa tuan-tuan. Inna lillahi itu adalah ayat ketika kita ditimpa musibah. Contohnya jatuh tangga, inna lillahi. Jatuh bilik air, inna lillahi. Aksiden, inna lillahi. Kematian, inna lillahi. Sudah tentu inna lillahi tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan jangan salah ayat tuan-tuannya. Kalau kita lupa, kita ucap apa tadi? La haula wa la quwata illa billah. Tiada kekuatan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi tuan-tuan faham tak kenapa lam dengan ra tadi dianggap sebagai idgham mutaqaribain? Sebab makhraj hurufnya berhampiran ataupun berdekatan. Okey, satu lagi sebut pasangan yang kedua. Qaf mati jumpa kaf bersabdu. Sebutlah ikut ustaz, qaf mati jumpa kaf bersabdu. Mana contohnya tu? Nombor 3. Nombor 3 dalam nota ustaz ni. Semua pastikan ada nota. Alam nakhluqukum. Nampak tak qaf tu jumpa dengan kaf? Bercantum ke berpisah? Apalah berpisah pula bercantum tuan-tuan. Maka tu namanya satu kalimah. Ya, dia bercantum. Jadi kata ulama, di sinilah berlakunya hukum idgham mutaqariban. Dan saat lagi kamu nak baca huruf qaf ke kamu baca huruf kaf? Huruf kaf. Sekali lagi diulang, dengar. Alam nakhluqukum. Huruf qaf jangan baca sebab dah masuk ke dalam huruf kaf. Pasal apa dia masuk? Pasal kaf itu ada sabdu. Puan-puan nampak ya? Jadi persoalan sekarang,
Kenapa disebut mutaqariban? Dia berbalik kepada makhraj huruf. Kata ulama, nak sebut qaf mesti guna ni apa? Pangkal lidah. Minggu sudah Ustaz tunjuk macam ni juga tuan-tuan. Minggu sudah Ustaz tunjuk macam ni kan. Ni pangkal lidah ditekan hampir ke anak tekak. Anak tekak sebelah dalam tuan-tuan. Mana ada anak tekak di kat depan ni? Siapa anak tekaknya di depan, maka dia adalah OQ tuan-tuan. Siapa yang sihat walafiat, anak tekak mesti di belakang kita. Okey, di belakang. Jadi, sekali lagi saya ulang. Nak sebut qaf, pangkal lidah ni. Pangkal lidah ditekan hampir ke anak tekak. Anak tekak dekat belakang ni. Itu qaf. Tapi kalau nak sebut kaf, pangkal lidah juga. Tekan ke ni langit-langit. Jadi tuan-tuan tengok depan, ini langit-langit. Ini anak tekak, jauh ke dekat? Dekat. Apa yang Ustaz tunjuk tadi sama macam minggu sudah. Cuma ingat tak ingat je lah kita. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, betul tak ulama kata ini idgham mutaqaribain? Betul lah. Kalau betul, mari kita baca. Alam nakhluqukum. Pandai. Kalau ada ke kawan baca, anak cucu baca, alam nakhluqakum. Betul salah? Salah. Tolong tegur, tolong ditegur dan diperbetulkan supaya tidak menjadi tabiat sampai ke tua. Nanti sampai tua dia baca gitu, salah tuan-tuan ya. Jadi kita sebagai ibu ayah, sebagai tok nenek, puan-puan tolong perbetulkan bacaan mereka. One more. Alam nakhluqukum. Ustaz, contoh ni satu je ke? Ya, satu ni je contoh dalam surah Al-Mursalat ayat 20. Dan puan-puan nampak tak? Contoh idgham mutaqariban ni tidak begitu banyak dalam Quran, tapi ada. Dan nak mencarinya, tuan-tuan kena rajin baca Quran. Ya? Okey, setakat ni, okey ke tidak ni dua hukum yang awal minggu sudah? Sengaja Ustaz ulang siaran ni, al-maklum lah, dah 7 hari 7 malam berlalu. Kadang-kadang kita lupa, tak usah 7 hari 7 malam Ustaz. Kadang-kadang 7 jam ataupun 7 minit selepas Ustaz mengajar, saya lupa Ustaz. Allahu Akbar. Maka sekali lagi, ucaplah kalimah la hawla wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah ingatkan kita. Okey, seterusnya Ustaz nak sambung cerita tentang idgham yang ketiga. Namanya idgham mutajanisain. Sebut. Ini idgham yang ketiga ya, sambungan. Dan saya harap melalui kuliah Ustaz ni dapatlah kepahaman yang terbaik pada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin pada sebelum ini, masa Ustaz mengajar hukum ni dulu, tuan-tuan tak datang kelas Ustaz, mungkin tak sihat dan sebagainya kan. Jadi hari ni, puan-puan dah sihat balik, Alhamdulillah. Maka kita fokuskan kepada bab yang keberapa ni sekarang ni? Sekarang ni bab berapa? Bab yang ke-8 ya, hukum idgham. Sekali lagi Ustaz tanya, apa makna idgham? Masuk ya, masuk. Okey, baik. Dua idgham yang awal kita dah ulang kaji pada minggu sudah, jadi kita sambung pada idgham yang ketiga. Disebut sebagai idgham mutajanisain. Sebut sama-sama, idgham mutajanisain. Apa makna idgham tadi? Masuk. Mutajanisain, dua huruf yang sama, makhraj tetapi lain sifat. Dan tuan-tuan, perkataan makhraj dengan sifat ni tahu kan apa makna? Minggu sudah ada Ustaz bagi tahu. Apa makna makhraj? Sebut tempat keluar bunyi huruf. Sebut. Ustaz tulislah tuan-tuan. Tempat keluar bunyi huruf. Macam tadi lah yang Ustaz tunjuk lah macam tadi. Macam mana nak sebut lam, macam mana nak sebut ra, macam mana nak sebut qaf, macam mana nak sebut kaf. Itu namanya makhraj huruf. Manakala sifat, apa makna sifat? Ciri atau tabiat huruf Al-Quran. Sama ke maknanya ni? Makhraj dengan sifat sama ke makna? Tak sama. Makhraj itu lebih kepada tempat keluar bunyi huruf. Manakala sifat itu adalah ciri ataupun tabiat yang ada pada huruf Quran. Maknanya kalau digambarkan pada manusia, makhraj tu macam ibarat macam jasad kita ni, tubuh badan kita. Manakala sifat itu tabiat kita lah tuan-tuan. Dan kita semua ni manusia, semuanya ada jasad, ada tubuh badan, ada anggota badan dan ada tabiat. Betul tak? Siapa depan ustaz yang tak ada tabiat? Yang tak ada sifat? Maka kita bukan manusia tuan-tuan. Maka tuan-tuan perempuan, manusia mesti ada sifat, tak kisahlah sifat yang macam mana pun, tapi itu adalah ciri yang ada pada manusia.
Dan tuan-tuan puan, jadi tolong fahamkan ni, idgham mutajanisain, sekali lagi diulang, apa makna idgham? Masuk. Mutajanisain, dua huruf yang sama makhraj tetapi, okey, sekali lagi diulang. Dua huruf yang sama makhraj tetapi lain sifat. Okey, untuk memahami lanjut tentang hukum ini, saya lebih suka kalau tuan-tuan katakan begini. Tapi sebelum tu kita tengok dulu kaedah bacaan. Ada tak ditulis itu kaedah bacaan? Kaedah bacaan yang iaitu masukkan huruf pertama, bacalah ke dalam huruf kedua dan dibaca tanpa dengung. Okey, saya tulis dulu ya kaedah bacaan. Sekejap. Kaedah bacaan, masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dan dibaca tanpa dengung. Tapi kena ingat, dia ada pengecualian. Cuba tengok di bawah sekali tu. Nota Ustaz. Pengecualian bacaan pada contoh yang ke-6 dan ke-7. Jadi puan-puan kena tulis kat bawah ni. Pengecualian bacaan pada dua contoh. Iaitu 6 dan 7. Seperti mana dalam nota Ustaz. Okey. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan, cara nak memahami idgham mutajanisain, kata ulama, kamu kena ingat 7 pasangan ini. 7 pertemuan pasangan ini dalam Quran. Yang pertama, puan-puan nampak tak sebelah kanan sekali? Nampak tak Ustaz tulis nombor 1, 2, 3, 4, 5? 6, 7. Ada kan? Okey, kita ambil 5 dulu. Kita ambil 5 dulu. Yang awal, jadi kata ulama, cara nak kenal, cara mengenali pertemuan, kejap ya, pertemuan 7 pasangan huruf-huruf ini. 7 pasangan. Okey, kita mulakan yang pertama. Nombor 1, apa dia? Apa jumpa apa? Cuba ikut Ustaz. Dal mati jumpa ta bersabdu. Ni, dal mati jumpa ta bersabdu. Macam ni, buat macam ni. Dalam nota Ustaz tak ada kan? Puan-puan boleh buat macam ni kalau puan-puan nak salin pada nota yang lain. Okey, contoh ayatnya macam mana? Qad tabayyana. Sebut. Tengok ni. Qad tabayyana. Tabayyana. Sekali lagi diulang. Tengok depan. Apa jumpa apa tadi? Dal mati jumpa dengan ta bersabdu. Dal mati jumpa dengan ta bersabdu. Okey, contoh ayatnya tengok. Qad tabayyana. Sebut. Nak melantun ke tidak? Tak payah. Jangan baca qad tabayyana. Ada jemaah yang baca gitu sebab dia tak belajar ataupun dia lupa cara bacaan. Jadi tuan-tuan, sekali lagi diulang dengar. Qad tabayyana. Sebut. Betul tak ulama kata? Masukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua dan dibaca tanpa dengung. Betul tak? Dan kalau orang tanya kenapa tak dengung? Sebab ini bukan huruf mim dengan nun. Ini huruf dal dengan ta. Jadi tak boleh dengung lah tuan-tuan puan-puan ya. Dan persoalan sekarang ni, sebelum kita lanjutkan dengan contoh yang lain, tuan-tuan tahu tak kenapa hukum ni namanya mutajanisain? Apa makna mutajanisain tadi? Sama makhraj tapi lain sifat. Okey, mari kita kaji. Mari kita kaji dia punya makhraj dengan sifat secara basic. Okey, tahu tak nak sebut dal dengan ta guna apa? Kata ulama mesti guna hujung lidah. Sama ke tidak makhraj itu? Sama ke tidak? Macam tak berapa komputer dia nyebut. Cuba sebut dal. Apalah dal pula? Ada. Ida. Uda. Sekejap, Ustaz ambil rotan kejap. Bila ada rotan ni nak nampak tegas sikit tuan-tuan perempuan. Okey, nak sebut dal mesti bunyi begini. Ada. Ida. Uda. Kata ulama dia guna hujung lidah. Okey, nak sebut ta macam mana? At. It.
sama tak guna hujung lidah. Pegang elok-elok, itu namanya sama makhraj. Tapi kalau tuan-tuan ada jadual sifat huruf ustaz tu yang warna-warni tu, rupa-rupanya dal dengan ta ni ada perbezaan sifat J. Kalau dal sebut dal tadi, ada, ida, uda. Bukankah melantun J? Bagus. Kalau ta, at, it, ut. Melantun ke? Tidak. Mana boleh baca ata, ita, uta? Tak boleh perempuan. Ya? Jadi kata ulama, disitulah perbezaan sifat pada huruf dal dengan ta. Maka betul tak balik kepada muntajanisain tadi, rupa-rupanya pertemuan dua huruf yang sama makhraj tetapi lain si berlaku pada kalimah ini. Maka namanya lah idgham mutajanisain. Setakat ni okey tak? Boleh bayangkan tadi simpel-simpel Ustaz tunjuk ya. Saya tak detail sangat tadi makhraj dengan sifat huruf. Jadi kesimpulannya di sini rupa-rupanya bila kaji huruf dal dengan ta ni makhrajnya sama, diguna hujung lidah, sama je. Tetapi kalau dikaji pada sifat, dal itu ada qalqalah, ta itu tidak ada. Maka betul lah kata ulama, sama pada makhraj tapi lain pada sifat. Ustaz, contoh ayat lain ada tak? Ada. Tuan-tuan kena kajilah baca Quran, adalah contoh yang lain. Tapi mesti dal mati jumpa dengan ta bersabdu. Contoh yang pertama, pasangan yang pertama. Pasangan yang kedua. Pasangan yang kedua je, cuba tengok nota ustaz. Nombor 2 tu. Sa mati jumpa zal bersabdu. Tengok ni. Sa mati jumpa zal bersabdu. Ni, ada dalam Quran nanti. Saya bulatkan ni ya. Okey, apakah contohnya? Contohnya yang kedua sebelah kanan tu, sebelah kanan tengah-tengah tuan-tuan ya. Yalhadzalika. Cuba baca yalhadzalika. Tengok ni. Ini contohnya. Dan kebetulan di tengah-tengah ni ada jim. Betul ke? Di tengah-tengah ada jim ya. Okey, jadi kata ulama untuk contoh ini, apa jumpa apa ikut ustaz? Sa mati jumpa zal bersabdu. Dan kata ulama contoh ayatnya ini. Ni surah mana ni? Tu ada nota dalam ustaz. Nota ustaz. Surah Al-A'raf ayat 176. Puan jumpa kalimah ni pada surah Al-A'raf 176. Bukankah ada sa mati ni? Jumpa dengan zal bersabdu. Maka inilah namanya idgham mutajanisan. Apa buktinya ustaz? Buktinya bila dikaji makhraj hurufnya sama. Nak sebut sa guna apa? Ujung lidah juga. Nak sebut zal guna ujung lidah juga. Sebut sa, as, is, uz. Sebut zal, az, iz, uz. Sama tak? Sama. Ujung lidah juga. Tapi kena ingat, huruf sa dengan zal ada perbezaan pada sifat. Puan-puan, huruf sa lebih kepada hams ke? Lebih kepada hams ke jah? Cuba tengok nota ustaz. Hams ke jah? Hams, huruf sa. Cuba sebut sa. As, is, us. Ada keluar angin tak? Keluar angin tu namanya hams. Tapi kalau zal, ad, id, uz. Ada keluar angin tak? Tak ada. Tak ada keluar angin namanya jah. Sama ke beza sifat? Beza sifat. Maka betul lah ulama kata sa dengan zal ni sama makhraj tapi lain sifat. Tapi kena ingat untuk contoh ini kata ulama nak jadi idgham mutajanisain kalimah ini mesti diwasalkan. Maknanya tuan-tuan kena sambung bacaan. Kalau tuan-tuan berhenti tak jadi idgham mutajanisan. Ambil perhatian. Boleh ke berhenti di sini? Boleh sebab ada tanda wakaf. Jadi kalau berhenti macam mana tunjuk cara bacaan ustaz? Dengar molek-molek. Kalau berhenti yalhas. Sebut. Stop. Jangan tahan nafas. Kalau tahan nafas jadi saktah pula. Jadi berhenti putus nafas, itu namanya wakaf. Maka kalau itu bacaan kamu, kata ulama, tidak ada idgham mutajanisain. Jadi nak jadi idgham mutajanisain, kalimah ini mesti diwasalkan. Okey, jadi wasal kalau wasal macam mana? Yalhadzalika. Sebut. Pandai. Maknanya huruf sa ni jangan bacalah. Haji terus baca huruf zal. Terus kita baca huruf zal ya. One more. Yalhadzalika. Sebut. Alhamdulillah. Seterusnya, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ta mati jumpa ta bersabdu.
Ta mati, contoh yang ketiga ya. Ta mati jumpa dengan ta bersabdu. Ni dia. Contohnya apa tu? Dalam nota ustaz, perkataan waddat ta'ifah. Waddat ya. Waddat ta'ifah. Di ifat. Ya. Okey, tengok saya gariskan di sini. Waddat ta'ifah. Sebut. Betul tak ada jumpa ta mati jumpa dengan ta bersabdu? Ada kan? Maka tuan-tuan inilah namanya idgham mutajanisain, contoh pasangan yang ketiga. Dia ada berapa pasangan ni? Dah tak ingat pula. Ada 7 ni, ustaz dah tulis dah 7 pasangan. Jadi kita baru cerita 3. Sekali lagi diulang yang ketiga. Waddat ta'ifah. Bagus. Contoh yang keempat. Pasangan yang keempat ni settle. 3 pasangan. Pasangan yang keempat pula. Siap. Tunjuk dulu apa jumpa apa. Zal mati jumpa dha bersabdu. Zal mati. Sebut zal mati jumpa dha bersabdu. Okey, contoh. Contohnya ini dia. Ni contohnya. Idzalamtum. Sebut. Idzalamtum. Kata ulama, nak sebut za dengan dha makhrajnya sama. Guna hujung lidah juga tuan. Tapi za dengan dha ni ada beza pada sifat. Kata ulama dalam kitab-kitab tajwid, zal ini lebih kepada nipis. Dha itu lebih kepada tebal. Beza ke sama sifat tu? Beza. Jadi betul lah tu, beza sifat tapi sama tak makhraj? Sama. Ulang suara. Idzalamtum. Sekali lagi. Idzalamtum. Ni. Idzalamtum. Ya. Jadi gariskan. Zal mati jumpa dengan dha bersabdu. Okey, 4. Yang kelima. Tengok nota ustaz. Ta mati jumpa dal bersabdu. Sebut. Ta mati. Tengok ya. Jumpa dengan dal bersabdu. Okay, contohnya panjang sedikit, iaitu ayat berbunyi ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Da'watukuma. Ni. Ta mati jumpa dal bersabdu. Nampak di sini? Okey, cuba ikut ustaz. Ujibat da'watukuma. Nampak tak ni ta ni? Ta dengan dal. Jadi ta ni masuk dalam huruf dal, maka huruf ta je jangan baca. Tengok saya baca. Ujibat da'watukuma. Kenapa namanya idgham mutajanisain? Kata ulama, nak sebut ta dengan dal sama, diguna hujung lidah. Tapi beza pada sifat. Ta tak ada qalqalah, dal ada qalqalah. Kan beza pada sifat. Jadi tuan-tuan, sekali lagi diulang. Las. Ujibat da'watukuma. Ada huruf ta tertinggal sini. Watukuma. Sepatutnya ada huruf ta ya. Watukuma. Ni. Watukuma. Ya. Okey, jadi tuan-tuan inilah contoh yang ada dalam Quran dan tuan-tuan jangan risau. Nak cari contohnya, puan-puan boleh refer nota ustaz. Ayat ni berada pada surah mana? Surah Yunus ayat 89 dan sebelumnya tu pada surah-surah yang lain seperti Az-Zukhruf, Ali Imran, Al-Baqarah, Al-A'raf. Ya, baru refer pada nota ustaz. Okey, setakat ni ada berapa contoh? Kelima-lima contoh ini kaedah bacaan seperti mana yang ustaz tulis di whiteboard ni. Kelima-lima contoh ni cara bacaan begini. Masukkan huruf pertama ikut ke dalam huruf kedua
dan dibaca tanpa dengung. Ini contoh, 5 contoh yang kita dah baca tadi. Cuba sekali lagi kita baca. Qad tabayyana yalhad dzalika waddat ta'ifah idh zalamtum ujibat da'watukuma. Kelima-lima contoh yang saya bagi tadi adalah kaedah bacaannya masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dan dibaca tanpa dengung. Tapi kena ingat, contoh idgham mutajannisan ni ada berapa pasangan? Ini baru 5, ada 2 lagi. Okey. Pengecualian bacaan pada 2 contoh ini. 2 contoh ini. Pengecualian bacaan, ya. Okey, 2 contoh ini kita sebut contoh yang ke-6. Apa jumpa apa? Cuba tengok nota ustaz. Ba mati jumpa mim bersabdu. Sebut. Tengok ni. Ba mati jumpa dengan mim bersabdu. Dan contohnya satu je dalam Quran, iaitu pada surah Hud ayat 42, ayatnya berbunyi begini. Tengok. Ni contohnya. Nampak ni, Ustaz gariskan. Ba mati jumpa dengan mim bersabdu. Oleh kerana, tuan, dalam ayat ini ada mim sabdu, macam biasalah. Tuan-tuan tahu tak kalau jumpa mim sabdu kita kena buat apa? Kena dengung. Maka cara bacaannya tak sama macam tadi. Kalau tadi yang 5 tak dengung kan? Yang ni kena dengung. Jadi cara bacaannya dengar. Irkam ma'ana. Sebut. Kena bunyi sengau dalam hidung. Irkam ma'ana. Puan-puan, sama tak dengan cara bacaan yang 5 tadi? Tak sama. Yang ni kena dengung Ustaz. Dan kalau anak cucu tanya, mak, kenapa kena dengung? Sebab ada mim sabdu. Ya, setiap mim sabdu kena wajib dengung pada bacaan. Jadi kata ulama, adakah ini idgham mutajannisan? Ya, sebab mengikut kajian makhrajnya, nak sebut ba dengan mim, dia guna apa? Nak sebut ba dengan mim guna apa? Bibir. Cuba sebut ba. Aba, iba, uba. Kan guna bibir. Sebut mim je. Im, bibir juga gunanya. Kan sama tu. Jadi kata ulama, sama pada makhraj. Tapi ingat, pada sifatnya berbeza. Ba tak ada bunyi ghanah. Mim ada bunyi ghanah. Ba melantun, mim tak melantun. Kan beza pada sifat. Jadi betul lah tu hukumnya idgham mutajannisain. Jadi cara bacaannya bagaimana? Irkam ma'ana. Masukkan ba ke dalam mim sabdu dan dengung. 2 harakat. Jangan tidak tahu. Puan-puan kena salin ataupun kena fahamkan kaedah ini. Kena dengung 2 harakat. Sebab mim itu bersabdu. Dan oleh kerana bacaan ini lain daripada yang 5 tadi, maka bacaan ini dinamakan sebagai bacaan idgham kamil. Sebut. Disebut bacaan idgham kamil. Ustaz, yang tadi pun kami tak ingat lagi Ustaz. Ustaz tambah lagi dengan istilah. Ini panggilan para ulama. Ustaz tolong sampaikan aja. Kalau puan-puan nak hafal, tak nak hafal pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting nama hukumnya apa tadi? Yang tu kena ingat. Idgham mutajannisain. Tapi cara bacaannya disebut bacaan idgham kamil. Apa makna idgham kamil? Masuk yang sempurna. Kamil itu sempurna tuan ya. Jadi idgham itu masuk sempurna. Okey, Ustaz tulislah kat sini takut puan-puan lupa. Masuk sempurna. Okey, tuan-tuan, settle contoh yang ke-6. Kita tengok contoh yang terakhir, nombor 7. Nombor 7, cuba ikut Ustaz, apa jumpa apa ikut. Ta mati, jumpa ta berbaris. Tengok ni, ta mati, jumpa dengan ta yang berbaris.
Okey, beza. Kalau sebelum ni kalau puan-puan tengok, huruf yang kedua mesti bersabdu. Nampak? Ada sabdu belaka. Semua ada sabdu belaka ni. Tapi kali ini, huruf yang kedua, huruf ta-nya tidak bersabdu. Dia hanya berbaris jeji. Maka sebut sama-sama, ta mati, jumpa ta berbaris. Dan jangan risau, dalam Quran tak banyak. Kan daripada awal tadi Ustaz kata tak banyak contohnya. Itu je contoh yang ada dalam Quran pada perkataan Laim basaqta. Ya basaqta. Okey tu ya. Satu. Ini satu contoh. Contoh yang kedua di bawah tu ahaqqu. Ada satu lagi saya ingat dalam surah, tak silap saya surah Yusuf. Ma farrattum. Ni. Okey, yang penting di sini semuanya ada ta mati jumpa ta, ta mati jumpa ta, ta mati jumpa ta berbaris. Betul tak? Tuan-tuan nampak ya? Ta mati tu jumpa ta yang berbaris. Jadi sekarang ni kita nak baca tak huruf ta tu? Tak baca. Dulu Ustaz ajar baca. Puan-puan belajar dengan siapa pula tak baca? Jawabnya baca tuan. Allahu Akbar. Kerja benar dah lupa ya. Dulu Ustaz ajar baca. Tuan-tuan kata ulama, huruf ta, salin elok-elok supaya puan-puan ingat ya. Dibaca tebal. Tetapi tidaklah melantun. Faham kita tak ayat Ustaz ni? Dibaca tebal tapi tidak melantun. Jadi sekali lagi Ustaz ulang. Huruf ta ni nak baca ke tidak? Jawab baca sampai bila-bila. Jangan pula minggu depan tak baca pula. Minggu ni baca, minggu depan tak baca. Sampai bila-bila kena baca tuan-tuan. Tapi kata ulama hanya dibaca tetapi tidak melantun. Maka tuan-tuan kita kena buat praktikal sebutan ta. Macam mana nak sebut ta? Praktikalnya? Yang basicnya macam mana? Apa? Sebut. Ilta. Uta. Itu yang basicnya tuan-tuan ya. Maknanya hujung lidah dengan pangkal lidah kena angkat ke atas. Tuan-tuan, sat lagi jangan bunyi ta. Yang bunyi qalqalah tu tuan-tuan pi buang. Jadi baca gini je. Up. Iup. Up. Gitu aja. Baca tak huruf ta tadi tu. Baca tapi tidak bacaan itu tuan masukkan dalam ayat ini. Dengar saya baca. Basauta. One more. Basauta. Pastikan sin jangan baca tebal, jangan basah pula. Basah. Basauta. Sekali lagi. Basah. Basauta. Ahautu. Ma farrattum. Ada melantun tak bacaan ta tadi? Tak melantun, tapi kita baca tak huruf ta. Baca dengan tebal tetapi tidak melantun. Ustaz, kalau melantun macam mana bunyinya? Kalau melantun bunyinya begini nanti. Basafata salah. Ahafatu salah. Ma farrattum salah. Tidak ada kiraat yang macam begitu. Kiraat Imam Asim, riwayat Imam Habs adalah bacaan seperti ini. Basauta. Sebut. Ahautu. Ma farrattum. Tuan-tuan, andai kata sampai Ramadan tahun ini tiba-tiba lupa. Ustaz, saya tengah-tengah baca kalimah ni Ustaz, tapi Ustaz tak ingat macam mana Ustaz ajar dulu. Maka cepat-cepat ambil gambar. Cepat-cepat ambil gambar kalimah tersebut. Kalau kebetulan Ustaz tak ada kerja apa, Ustaz jawab selalu. Ustaz baca contoh tadi, saya baca, saya rakamkan suara saya. Puan-puan boleh belajar begitu tuan-tuan ya. Tak susah sekarang ni nak belajar. Tuan-tuan kena WhatsApp Ustaz segera, tanya Ustaz, Ustaz saya tak ingat cara bacaan macam mana. Cara bacaan, insya-Allah saya tunjukkan. Direct saya rakamkan suara saya. Insya-Allah. Boleh ke tidak tuan-tuan? Jangan segan, jangan malu. Saya bagi izin pada tuan-tuan ni. Tapi tengoklah keadaan saya masa bila, tengah buat apa. Kalau saya tengah jadi imam tarawih, saya tengah bertugas, takkan saya nak jawab tuan-tuan. Kena habis bertugas lah baru saya boleh jawab. Jadi tuan-tuan tengok keadaan saya lah. Ya? Tapi kalau kebetulan saya free, saya tak buat apa, maka insya-Allah saya cuba jawab secepat yang mungkin. Jadi tuan-tuan, tidak ada alasan untuk tidak boleh membaca Al-Quran. Sebab apa? Tuan-tuan ada guru, ada saya, ada ustaz-ustaz lain
yang boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan. Cuma jangan segan bertanya, sudah dia. Tuan-tuan bertanyalah dengan Ustaz melalui grup WhatsApp ataupun WhatsApp secara personal dengan Ustaz. Jadi oleh kerana bacaannya pelik sedikit daripada yang lain, tuan-tuan nampak tak lain daripada yang lain bacaannya, maka ketiga-tiga bacaan ini disebut sebagai idgham naqis. Okey, sekejap ya Ustaz tulis ya, disebut ataupun disebut bacaan idgham naqis. Apa makna pula idgham naqis? Tadi Ustaz sebut idgham kamil. Idgham tu masuk tuan. Naqis itu tidak sempurna. Masuk tidak sempurna. Kenapa tak sempurna? Sebab huruf ta tadi puan-puan tidak sempurna dari segi sifat dia. Qalqalah tak ada, dia hanya tebal aja. Dia tak ada qalqalah. Jadi itu sebab dinamakan naqis. Tidak sempurna. Jadi tuan-tuan berhati-hatilah dengan bacaan ini dan tuan-tuan hanya boleh tahu bacaan ini melalui kelas saja. Tanpa belajar berguru tuan-tuan tak akan tahu bacaan ini. Jadi tuan-tuan syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang diajar ni menjadi ingatan sepanjang hayat kita. Sekali lagi sebelum kita baca Quran, 3 contoh di bawah ini, contoh yang ketujuh ya, apa jumpa apa? Ta mati jumpa ta berbaris. Sekali lagi ulang tuan, ta mati jumpa ta berbaris. Jangan pula ta mati jumpa ta bersabdu. Mana ada ta sabdu kat situ tuan-tuan? Tak ada sabdu, dia ada berbaris saja ya. Maka kita baca sekali lagi contoh 3 tadi, last basabta ahadtu ma farradtum. Tegah daripada melantun pada huruf ta ya. Sebab apa? Tegah daripada melantun sebab hukum ini disebut sebagai idgham naqis, masuk yang tidak sempurna. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya ada berapa contoh di bawah tajuk idgham mutajanisain? 7 contoh. 5 contoh yang awal ni saya yakin puan-puan boleh baca, no problem. Contoh yang ke-6 pun insya-Allah no problem. Cuma berhati-hati dengan contoh yang ke-7 yang melibatkan ta mati jumpa ta berbaris. Okey, ada soalan nak tanya? Sekali lagi saya ulang, contoh bagi idgham mutajanisan ni banyak ke sikit dalam Quran? Banyak ke sikit? Apalah banyak, ni sikit aja tuan-tuan pada surah-surah tertentu aja. Rajin baca Quran baru jumpa. Kalau tak rajin baca Quran, maka tak jumpalah contoh ini. Jadi tuan-tuan saya doakan mudah-mudahan apa yang saya ingatkan walaupun tak lama sekejap ini, tuan-tuan dapat memperhatikan bacaan ini sepanjang hayat kita dalam Quran insya-Allah. Amin. Okey, seterusnya minggu hadapan, jangan lupa minggu depan ada satu lagi bab yang perlu diulang kaji sebelum tuan-tuan beralih kepada tajwid tahap yang ketiga. Dan insya-Allah dalam semester ni oleh kerana kita ada lebih kurang 3 kali lagi kelas dalam bulan ini, 4 kali lagi dalam bulan Februari, bermakna ada 7 kali lagi kelas kita. Insya-Allah tuan-tuan akan sempat masuk ulang kaji pada tahap yang ketiga. Tuan-tuan nota tajwid tahap 3 ada ke? Ada, nanti Ustaz khabar kemudian. Yang penting minggu depan kita nak habiskan lagi satu tajuk, namanya izhar mutlak. Izhar apa puan? Jadi minggu depan masih bawa nota ni lagi untuk kita ulang kaji bab yang terakhir. Terima kasih banyak-banyak atas kerajinan tuan-tuan perempuan datang untuk sesi ulang kaji. Alhamdulillah. Mari sama-sama Ustaz kita baca Quran. Surah apa kita baca hari ini? Surah Yunus. Ayat berapa? Ayat 40. 47. Ayat 47 surah Yunus. Muka surat berapa ni? Muka surat 79. Juzuk yang ke-11. Juzuk yang ke-11. Tadi, grup tadi, mereka dah masuk juzuk yang ke-23, tak silap saya tadi. Ya, mereka dah jauh dah. Itu sebab saya syorkan untuk pelajar yang baru khatam tajwid dengan Ustaz, puan-puan masuk grup talaqi dan musyafahah seperti ini, supaya puan-puan dapat ulang kaji daripada awal. Segala hukum tajwid yang Ustaz dah ajar, ya. Okey, ready? Ayat 47 surah Yunus, muka surat 79, juzuk yang ke-11, Quran jilid yang keberapa ni? Jilid yang keempat ya, Quran warna hijau. Okey, sama-sama ikut Ustaz baca dan sama-sama perhatikan. Kalau ada rezeki, mungkin puan-puan jumpalah hukum idgham mutajanisain, mutaqaribain ataupun mutamasilan. Kalau ada rezeki. Kalau tidak, kita tengok hukum idgham lain. Sebenarnya kan tuan, hukum idgham ni ada 3 saja ke? Ada 3 saja yang kita bincang ke?
Tidak, sebelumnya idgham apa sebelumnya yang kita belajar? Idgham al-ghunna, idgham bila ghunna. Idgham apa lagi? Idgham syafawi lagi. Idgham syamsi lagi. Dah idgham tak ingat ustaz. Allahu akbar. Tak apalah tuan-tuan. Maknanya nak menunjukkan idgham ni banyak, bukannya satu dua aja, lebih pada 5 idgham tuan-tuan dalam Quran ya. Okey, mari kau ustaz baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط بالقسط. Jangan lupa ada bunyi ta. Yang ni ada lantunan Qalqalah. Ini namanya Qalqalah apa, siapa ingat dulu? Kubra. Mana pula sugranya kubra sebab di hujung kalimah tuan-tuan ya. Okey, ghostan balik. Qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Dalam ayat yang kita baca tadi, Ustaz nampak ada hukum idgham. Tapi bukan idgham yang 3 yang kita ulang kaji ni, bukan. Idgham yang dulu. Siapa boleh bagi tahu Ustaz mana idgham itu? Ummatir Rasul. Puan-puan nampak kita kenapa slow pula suara tuan-tuan puan ni? Nampak tak ayat di atas? Ummatir Rasul. Bukankah tanwin tu jumpa dengan ra? Namanya idgham bila ghunna, sebut. Kan idgham tu, betul tak? Nak menunjukkan idgham ni bukan 3 saja yang kita ulang kaji sekarang ni. Dia ada juga idgham yang dulu-dulu kita belajar mula-mula kan. Namanya idgham bila ghunna, betul? Okey, tandakan dekat situ satu idgham. Tapi bukan idgham yang 3 tadilah. Idgham bila ghunna namanya. Dan cara bacaannya masuk tanpa dengung. Apa yang dimasukkan? Tanwin ke dalam ra dan dibaca tanpa dengung. Sambung ayat berikutnya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا Saya nampak juga ada idgham kat situ. Tuan-tuan, idgham apa yang kita jumpa? Idgham ma'al ghunna kat mana? Darran wa, sebut. Tanwin jumpa waw, idgham ma'al ghunna. Hukum yang pertama sekali tuan-tuan belajar dengan ustaz beberapa tahun yang lalu. Tapi kan tuan-tuan, walaupun dah belajar beberapa tahun yang lalu, kita jumpa balik tak idgham ni? Jumpa balik dalam ayat yang kita baca, maka namanya mesti idgham ma'al ghunna. Okey, ghostan balik. Mana? Qullah. Yang ni apa hukumnya? Baru kita belajar ni, baru kita ulang kaji minggu sudah. Kebetulan jumpa idgham mutamasilain. Jangan lama sangat berfikir idgham apalah ustaz agaknya. Tuan-tuan, bukankah lam mati jumpa lam bersabdu? Maka namanya idgham mutamasilain. Ghostan balik. Wala naf'an illa ma syaa Allah.
likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'am wala yastaqdimun. Puan-puan, ada lagi tak idgham? Ada lagi tak idgham? Kalau ada bagi tahu Ustaz? Ada satu lagi. Kalau kita sambung bacaan, nampak tak tadi kita berhenti sa'ah. Kalau sambung sa'atan wala. Cuba ulang. Kalau sambung, namanya idgham ma'al ghunna. Mujur jawab ramai-ramai. Alhamdulillah. Saya yakin tuan-tuan kalau jawab ramai-ramai ni insya-Allah ada jawapan, ya. Cuma tak tahulah betul ke salahnya, nanti saya sahkan. Jawapannya tadi betul. Sa'atan wa kalau sambung jadi idgham ma'al ghunna. Tapi oleh kerana kita berhenti aja sa'ah, maka tak adalah hukum idgham padanya. Jadi berlakunya idgham ma'al ghunnah pada bacaan tadi bergantung kepada cara kita membaca kalimah itu, ya. Okey, sambung. Qul ara'aytum in atakum 'adzabuhu bayatan aw nahara. Sambung sebelah. Madza yasta'jilu minhul mujrimun. Athumma idza ma waqa'a amantu bih. Okey, ayat berikutnya berhati-hati. Ini tak ada kena-mengena dengan hukum idgham. Yang tuan-tuan nak baca sekali lagi, dia ada kena-mengena dengan hukum mat. Mat apa yang kita baca tu agaknya. Okey, persoalannya macam mana nak baca? Dengar Ustaz baca. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ikut. Baik, tak apa. Saya nak perbetulkan bacaan tuan-tuan puan. Ada yang teragak-agak nak membunyikan al-ana tadi. Tapi sebelum tu saya nak cover. Nama hukum mat yang kita baca tadi adalah mat. Dia ada dua. Tuan-tuan boleh pilih sama ada mat farak boleh ataupun mat lazim kalimi mukhaffaf. Sebut. Maknanya kalau ada setengah ustaz dia sebut mat farak, betul. Ada setengah ustaz sebut mat lazim kalimi mukhaffaf, betul. Dua-dua boleh guna belaka. Dan cara nak membacanya bagaimana tuan? Tadi kita kena baca berapa harakat? 6. Tengok saya baca. 6 harakat. Lepas habis 6 harakat nak baca apa? Bacalah huruf lam yang mati. Tapi tuan-tuan jangan beratkan bacaan sebab lam tu mati. Maka tuan-tuan kena baca gini, tengok. Sebut. Cukup 6 baru sebut lam. One more. Stop, lepas tu ana. Sebut. Kita combine kan, kita gabungkan. Tengok. Ana. Dan pastikan tidak diberatkan bacaan sebab tidak ada sabdu pada kalimah itu. Ya, tuan-tuan jangan pula berat, jangan sampai angguk pula kepala.
Nah, saya angguk kepala tuan-tuan. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan sebab ini bukan idgham, bukan hukum mad lazim kalimi musaqqal, ini mad lazim kalimi mukhaffaf. Mukhaffaf tu maksudnya ringan. Jadi one more. Tuan-tuan, masa sebut A kita buat apa? Masa sebut A tadi buat apa? Ngangalah mulut, nganga buka mulut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak buka mulut senyap aja tak buka mulut tak jadilah bunyi A. Tapi bunyi A tadi jangan buka mulut luas-luas, buka sikit aja tengok mulut saya. Al-ana ikut. Ingat jangan teragak-agak, jangan al-ana. Berapa banyak al kat situ tuan-tuan? Mungkin berlaku bagi orang yang baru belajar. Jadi macam tuan-tuan ni dah banyak kali dengar dengan ustaz, mudah-mudahan tuan-tuan ada keyakinan membacanya. Okey, cuba sambung dengan ayat berikutnya. One more. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Alhamdulillah, saya doakan puan-puan ada keyakinan membacanya bersendirian di rumah insya-Allah. Sambung. Thumma qila lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuld. Tu dia. Di hujung tadi ada bunyi apa? Ustaz ada melantun tahu, perempuan ada melantun ke tidak? Cuba sekali lagi. Dzuqu 'adzabal khuld. Khuld ada de. Itu namanya qalqalah kubra. Qalqalah apa puan? Kubra. Seronok kita belajar gini pasal apa kita ingat mengingati. Kadang ustaz lupa, puan ingatkan ustaz. Puan lupa ustaz ingatkan. Jadi tuan-tuan di sini hukumnya qalqalah kubra mesti kedengaran lantunannya dengan kadar yang kuat. Kuat tu bukan suruh menjerit. Kuat tu maksudnya dengar clear pada telinga tuan-tuan. One more. Dzuqu 'adzabal khuld. Dan bunyi dek tadi nak break ke tak payah? Nak break ke tak payah? Tak payahlah break tuan-tuan. Pasal apa di kat situ tak ada sabdu. Dia hanya dal yang berbaris satu di bawah. Bila wakaf dal itu sekadar jadi mati. Sambung. Hal tujzauna illa bima kuntum sekali lagi ya. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Kuntum taksibun. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ. Perasan tak Ustaz baca hu tadi panjang ke pendek? Pendek. Saya baca 2 harakat tuan-tuan. 2 harakat tu panjang lah tuan-tuan. Kalau Ustaz baca hu saja pendek. Tapi saya baca tadi hu 2 harakat betul? One more. Dengar Ustaz baca. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ. Maka hu tadi hukumnya mad asli jika wakaf. Baik tuan-tuan gariskan ayat tadi, tulis kat bawah tu mad asli jika wakaf. Supaya tuan-tuan betul bacaan di rumah nanti. Maklumlah kita ni lupa. Hari ini kita ingat balik rumah lupa pula macam mana nak panjang ke pendek. Ustaz baca panjang ke pendek. Saya pernah dengar jemaah baca haqqun huwa. Dia baca huwa kat situ tuan-tuan. Salah. Ada pula pernah saya dengar jemaah baca haqqun hu. Terus pendek hu saja. Salah. Ya. Jadi bacaan yang betul macam mana? Haqqun hu. Sebut. Betul. Qul wa rabbi innahu lahaqq.
la haqqa. Yang ni baru kita break. Ini namanya qalqalah akbar, pandai. Wa ma antum bimu'jizin. Sambung. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laqtadat bih. ظلمت ما في الأرض لافتدت به لافتدت به. Sambung sebelah. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وقضي بينهم بالقسط بالقسط بالقسط. Pastikan lantunannya itu kedengaran. Bunyilah. Sebab ini namanya qalqalah kubra. Wa hum la yuzlamun. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Tuan-tuan ingat tak hukum yang disebut dengan idgham syamsi? Idgham syamsi itu apa? Alif lam syamsiyah. Jadi dalam ayat tadi ada tak alif lam syamsiyah? Ada, terutamanya pada kalimah as-samawati. Sebut? Disebut juga dengan idgham syamsi ataupun alif lam syamsiyah. Okey, sambung. Ala inna wa'dallahi haqqan. Walakinna aktharahum la ya'lamun. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Puan-puan biasa tak dengar ayat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu. Biasa kan? Ni tak lama lagi kita nak puasa ni, maka selalulah Tok Imam baca ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Betul? Jadi puan-puan, ayat ni tak ada ya ayyuhallazina amanu, dia ada ya ayyuhan nas saja. Maka tolong faham, rupa-rupanya ayat yang berbunyi ayyuhan nas ini ayat makiyah. Ayat apa puan? Maksudnya ayat yang turun dekat Mekah lah. Tapi kalau tuan-tuan dengar mana-mana ayat Quran berbunyi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Contoh, maknanya dia merujuk kepada ayat madaniyah. Sebut? Maksudnya ayat yang turun dekat Madinah. Tuan-tuan puan-puan, tidak ada ayat Quran turun melainkan dua tempat, iaitu Mekah dan Madinah. Kalau ada sesiapa yang mengaku ke kawan kita ke malam tadi I mimpi ada ayat Quran turun kat Taman Tun lah. Tuan-tuan jangan percaya itu mainan syaitan. Ya, tidak ada ayat Quran turun melainkan dua tempat saja. Mana tuan? Mekah dengan Madinah. Kalau Mekah disebut ayat makiyah, kalau Madinah disebut ayat madaniyah. Jadi ayat ni tadi ya ayuhan nas
Apa nak Madani pula? Maki ya. Baru sekejap tadi Ustaz kabur. Allahu Akbar. Ustaz marah ke? Tidak. Tuan-tuan, itulah pelajar-pelajar saya. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Allahu Akbar. Okey, tak apa tuan-tuan. Tak, ini sekadar makluman pada kita lah yang baca Quran. Jangan tak kenal tuan-tuan. Ya? Okey, sambung. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Baik, kalau tuan-tuan perasan dalam ayat ni ada 3 kalimah yang boleh disebut dengan idgham. Ya, yang pertama wasyifa'ul lima. Itu namanya idgham bila gunnah. Idgham jugalah, idgham bila gunnah. Yang kedua wahudan wa. Idgham ma'al gunnah. Yang ketiga warahmatul lil idgham. Masya Allah, pandai tuan-tuan. Mudah-mudahan kepandaian tu berkekalan sehingga ke akhir ayat kita. Amin. Okey, sambung. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Sambung sebelah. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqa. Perasan tak ada bunyi kok tadi? Tuan-tuan jangan segan-segan, jangan malu-malu nak menyebut kok sebab ini namanya qalqalah kubra. Ulang suara. Mir rizqa. Yes. Apa makna kubra? Besar ataupun kuat. Pandai. Sambung aja. Faja'altum minhu haraman wa halalan. Okey, ayat berikutnya berhati-hati. Dengar Ustaz baca. Qul Allahu adina lakum. Nampak tak kalimah Allahu? Dia ada 2 jawapan. Sama ada yang pertama boleh sebut dengan mad farak. Sebut mad farak boleh. Apa makna farak? Iaitu pertanyaan ataupun perbezaan. Ya, atau juga setengah ulama disebut sebagai mad istifham pun boleh juga, ya. Tapi nama yang senang kita sebut mad farak lah tuan-tuan, ya. Dan satu lagi kata ulama, kalimah yang sama juga boleh disebut dengan mad lazim ikut kalimi musaqqal. Yang kita duk baca setiap hari tu waladhdallin dalam Fatihah, samalah dia hukumnya, cuma ayatnya berbeza. Jadi macam mana nak baca tadi? 6 harakat. Tengok. Qul Allahu adina lakum. Pastikan cukup 6 harakat baru tuan-tuan bunyikan lam yang bersabdu. Dan oleh kerana lam itu bersabdu tuan, maka kita kena beratkan bacaan. Beza tak dengan yang tadi tu al-ana tadi? Beza, yang tadi ringan, yang ni berat. Itu sebab disebut hukum ini juga sebagai mad lazim kalimi musaqqal. Sebut? Apa makna musaqqal? Musaqqal itu berat. Kat mana nak diberatkan? Lam yang bersabdu. Jadi tuan-tuan, one more. Sekali lagi kita baca ayat ni supaya tuan-tuan ada keyakinan yang betul-betul yakin bila membacanya nanti di rumah. InsyaAllah. Tengok. Qul Allahu adina lakum.
أم على الله تفترون. Dan rupa-rupanya kalimat Allah ni nanti ada dua tempat dalam Quran. Ni satu dalam surah Yunus, satu lagi nanti kita akan jumpa ya. Kalimah yang sama juga. Okey, sambung. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يفترون على الله الكذب يوم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Okey, saya diajar oleh arwah tok guru saya dulu perkataan illa tadi. Illa tu kalau kita dah tak ada jalan nak berhenti kat mana tuan-tuan, berhenti pada illa dulu. Dan tuan-tuan jangan fikir panjang-panjang, mula bacaan balik pada illa. Sebab illa ni penyambung di antara ayat sebelum dengan selepasnya. Dan illa ni merujuk kepada apa maknanya? Kecuali. Ataupun melainkan. Betul? Jadi tuan-tuan boleh berhenti sekejap kat situ, 2 harakat mal asli, dan boleh mula pada illa. Ini yang diajar oleh arwah tok guru saya dulu. Sambung. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ لِذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Berhenti. Sambung sebelah. وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا berhenti pada illa lagi. Sebab apa? Dah habis nafas. Tuan-tuan tak boleh nak sambung lagi. Kalau sambung, putus nafas. Jadi berhenti terlebih dahulu pada illa. وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة Perasan tak kalimah yang kita sebut tadi? Ad-dunya. Dengung ke tak dengung bacaan? Tak dengung. Pasal nun mati cantum dengan ya, berjumpa dengan ya. Inilah namanya hukum minggu depan. Iaitu izhar mutlak ataupun disebut izhar wajib. Jadi minggu depan jangan tak datang untuk kita ulang siaran hukum izhar mutlak atau wajib. Dan hukum ni sebenarnya tuan-tuan, perkataan ad-dunya ni merata-rata dalam Quran tuan-tuan. Maka kena baca nyata terang jelas tanpa dengung. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض Sambung sebelah. وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ Ingat bila berhenti pada syuraka, pastikan di hujung bacaan ada bunyi hamzah. Macam mana bunyi hamzah? A, I, U. A pula. A, I, U. Jangan lupa bunyi hamzah. A, I, U. Dan hamzah ni diibaratkan macam huruf K lah. Senang tuan-tuan dalam bahasa Melayu huruf K. Jadi kalau nak bunyi hamzah, basic bunyinya A, I, U. Gitulah. Kalau bunyi alif? A pula. Ba, ta, sa, ja, dia kena ada huruf lain bantu dia baru jadi bunyi huruf alif. Jadi beza tak bunyi alif dengan hamzah? Itu sebab ada ulama mengatakan alif dengan hamzah dua huruf yang berbeza. Sebab apa bunyinya berbeza? Berbeza dikali apa? Dikali dia mati. Dikali dia mati berbeza. Okey, sikit lagi. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Seronok baca Quran tuan-tuan kalau ada suara yang sedap, ataupun suara yang lantang, ataupun ada lagu. Puan pandai baca tadi ada lagu tak? Ada, cuma tak tahu lagu apa. Sebab apa puan-puan tak belajar lagu. InsyaAllah ada rezeki kita belajarlah lagu. Nanti belajar taranum dengan mana-mana ustaz yang boleh mengajar. Ya, insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Minggu depan kita sambung ya. Last kali bab kita iaitu hukum izhar. Okey, jumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Di akhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.